Okay. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Terima kasih Ustaz pengacara majlis yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi masjid, sedang hadirin tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Dan tak dilupakan juga kepada rakan-rakan daripada IKAF, Yayasan Khairul Ummah Antarabangsa Negeri Perlis, yang dipengurusikan oleh Saudara Ustaz Najhan bersama dengan rakan-rakan daripada Suara Sunnah dengan PMT, Pro Media Tajdid, dan juga daripada media IKAF. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dipertemukan pada malam ini untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, yang mana program kita pada malam ini program tanya jawab ataupun TJ yang telah kita adakan lebih kurang 2 tahun dah. 2 tahun dah kita ronda lah mana-mana masjid berdasarkan jemputan, sebulan sekali dah. Yang mana konsep dia adalah masjid memilih tajuk dan masjid menyediakan soalan, dan penceramah yang datang fokus kepada soalan yang disediakan oleh pihak masjid dan terus memberikan penjelasan. Konsep ini diketengahkan kerana kadang-kadang tuan-tuan dan puan sekalian, penceramah kadang-kadang, bukan semua, kadang-kadang penceramah ni bila dia ceramah kadang-kadang dia tak menyentuh isu-isu dan permasalahan setempat. Dalam dakwah ini, dalam kita mendekati masyarakat, dalam kita menyampaikan agama, antara perkara yang perlu kita berikan perhatian adalah permasalahan yang benar-benar berlaku di bawah, yang benar-benar berlaku dalam komuniti, dalam masyarakat, di kampung, di taman, dan di kawasan-kawasan tempat tinggal kita. Sebab apa? Sebab masyarakat memerlukan jawapan dan panduan daripada ilmuwan, daripada ustaz, daripada agamawan dan sebagainya untuk mengurus kehidupan seharian mereka. Jadi kita cadang satu program ini dan alhamdulillah disambut baik oleh pihak Jabatan Agama Islam yang memberikan sokongan sejak 2 tahun yang lalu, juga Majlis Agama Islam Negeri Perlis, dan kita teruskan program ini insya-Allah selama mana kita ada kemampuan untuk laksanakan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, tajuk kita pada malam ini yang diberi oleh pihak masjid adalah berkaitan dengan adab-adab kejiranan menurut Islam. Ni cerita pasal jiran. Duduk di kampung, duduk di taman, semua pakat ada jiran masing-masing. Tuan-tuan dan puan sekalian, hadis pasal jiran ni cukup banyak. Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala kategorikan beberapa bentuk ataupun jenis jiran. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan taat kepada kedua ibu bapa kamu. Dan kemudian di penghujung ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sebut wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. 3.
Satu, Allah Subhanahu wa taala sebut wal jaridil qurba, jenis jiran yang nombor satu, iaitu jiran yang mana dia ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Itu satu. Kedua, wal jaril junub, jiran yang mana mereka ini kategori ajnabi. Ajnabi ni maknanya orang luar yang tak ada kaitan dengan, yang tak ada kaitan hubungan kekeluargaan dengan kita. Tapi dia jiran kita lah. Dan yang ketiga juga dikategorikan oleh sebagian ulama sebagai jiran juga was-sahibu al-jamb. Was-sahibu bil-jamb. Was-sahibu bil-jamb ni kategori dia orang yang selalu teman kita dalam perjalanan kita. Dia selalu teman kita, dekat dengan kita lah, maknanya dia duduk dekat dengan kita. Sebab apa? Sebab takrifan jiran dalam Al-Imam Abu Hanifah berikan takrifan jiran, Imam Mazhab Maliki ada takrifan jiran, Mazhab Syafi'i ada takrifan jiran. Semua dia akan gunakan perkataan mulasaqah. Mulasaqah ni maknanya orang yang rapat dengan kita, melekat. Melekat. Arab ni kalau nak panggil melekat ni salatik, dia panggil lasaq. Daripada perkataan lasaqa. Lasaq yakni melekat. Jadi para ulama ni bila dia bagi takrifan jiran, dia akan guna perkataan mulasaqah. Maknanya orang yang dekat dengan kita. Tapi dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3 kategori. Nombor 1, jiran yang paling dekat, al-jar zil qurba. Jiran yang mana pada masa yang sama dia duduk dekat dengan kita, pada masa yang sama dia ahli keluarga kita. Itu satu yang paling rapat sekali. Kedua, jiran dia duduk dekat dengan kita tapi dia al-junub. Yang mana dia ni ajnabi, dia tak ada pertalian keluarga dengan kita. Ketiga, boleh kategori jiran juga sebab dia melekat selalu dengan kita, dia mulasaqah, dia duduk dekat dengan kita selalu. Sebab apa? Sebab dia selalu teman kita berjalan. Mana-mana kita nak pergi, dia mai tunggu pagi-pagi depan rumah kita. Jom hari ni kita pergi jalan sana, hari ni kita duduk keluar sekali. Itu kategori jiran juga. Pasal apa Allah Subhanahu wa taala kategorikan 3 kategori ini? Sebab pada mereka ada keutamaan yang perlu kita berikan. Tuan-tuan dan muslim. Sebab itu kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Dahsyat tak dahsyat? Kata Nabi SAW, Jibril ni senantiasa ingatkan dan mewasiatkan aku tentang jiran, sehingga aku merasakan dia hampir-hampir sahaja nak menjadikan jiran ini salah seorang daripada orang yang berhak menerima harta warisan. Kata pusaka. Maknanya dia punya makam jiran ni tinggi, bukan biasa-biasa tu, tinggi. Kita ni kira yang paling tinggi, kita ni kira pewaris lah, paling rapat dengan kita. Bila kita meninggal dunia, bila kita mati, yang layak menerima harta pusaka kita, mengurus jenazah kita, mereka lah pewaris. Tapi Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita betapa tingginya kedudukan jiran, sehingga kan Jibril AS berulang, sentiasa ingatkan Nabi tentang jiran, hak jiran, hak jiran, hak jiran. Sehingga kan apa? Sehingga kan Nabi sangka, hampir-hampir saja aku menyangka Jibril ni dia nak tetapkan, maknanya nak perintah Allah Subhanahu wa taala nak tetapkan, nak jadikan jiran sebagai penerima harta warisan, pewaris. Itu gambaran umum tentang jiran. Maknanya kita bincang topik ni besar, bukan topik kecil. Walaupun memang kita dah duduk sebelah rumah kita, jiran taman, jiran RPA, jiran kondominium, jiran dekat mana, dekat belah kampung, semua ni nampak memang kita duduk hidup seharian. Tapi ketahuikah kita, kita tahu ke tak kedudukan mereka? Kerana agama membesarkan mereka, bukan membesarkan ni maknanya agama mengambil berat dan memberikan keutamaan dalam komunikasi antara jiran dengan jiran. Okey, jadi saya pergi kepada soalan yang pertama, ya, itu gambaran umum tentang jiran. Soalan pertama ditanya kat sini ni, bagaimanakah kehidupan berjiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita bahaskan benda ni ialah kehidupan berjiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita boleh petik daripada nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jiran. Sebab kita tahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia makhluk yang pasti tidak tergolong di kalangan golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu berkata benda yang kamu tak buat? Maknanya Nabi dia akan cakap benda yang dia pasti buat. Dia akan cakap benda yang dia pasti buat. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jiran ni cukup banyak. Asasnya, asas paling besar sekali tuan-tuan dan puan sekalian, tak boleh menyakiti jiran. Yang tu paling clear sekali. Sebab itu dalam hadis bila dia ada banyak hadis tentang jiran ni. Antara yang masyhur yang kita selalu baca, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia muliakan jirannya. Dan juga disebut di dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, janganlah sama sekali dia menyakiti jirannya. Sakiti jiran tak boleh. Itu adalah asas. Dan demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanatan yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Kata Abu Hurairah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang mana dia ni dikenali, orang duk bercakap pasal dia ni, pasal banyaknya salat dia, banyaknya puasa dia, dan banyak sedekah dia. Ghair annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Melainkan dia ni ada satu masalah dia. Masalah dia sentiasa menyakiti jiran dia dengan lisan dia. Maknanya sama ada dia cakap buruk, dia cakap benda-benda hak kasar kat jiran dia, sehingga menyakiti lisan dia, menyakiti jiran dia dengan lisan dia. Maka kata Nabi SAW, fahiya finnar, dia dalam neraka. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, fa inna fulanatan yudhkar min qillati siyamiha wa qillati sadaqatiha wa qillati salatiha wa innaha tasaddaq bil athwar min al aqit wa la tu'dhi jiraniha wa la tu'dhi jiranaha bilisaniha. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah. Seorang lagi perempuan, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, diceritakan pasal dia ni sembahyang sikit, puasa sikit, tak banyak. Bukan tak sembahyang lah, tapi tak banyak sangat sembahyang sunat ni. Tak aktif. Amal soleh dia tak banyak. Sedekah dia tak banyak, puasa dia tak banyak, sembahyang dia tak banyak sangat. Dan cuma dia ni, dan bila dia bersedekah pun, sedekah dia nak abak. Dalam hadis dia nak abak kata sedekah sikit. Sedekah dia sedekah bil athwar min al aqit. Al athwar min al aqit ni keju, cheese tu. Keju ni kita panggil apa kampung? Keju. Kampung kita panggil keju lah. Cheese lah, cheese. Cheese. Oh, dia pun tahu orang putih. Cheese orang putih. Bahasa Melayu keju. Hebat orang teman tulang ni. Cheese ni dia kalau nak habaq kata perempuan ni sikitnya dia sedekah, dia bagi sepotong cheese tu kerat kecil je bagi. Hak tu je dia sedekah. Maknanya sikit sedekah dia tak banyak. Tapi kelebihan dia ada satu. Ghaira annaha la tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dia tak menyakiti jiran dia dengan lisan dia. Kata Nabi, wahiyya fil jannah, dia masuk syurga. Maknanya bukan benda kecil, itu benda besar. Itu asas dalam perbincangan soal bagaimana Nabi SAW menjaga hak jiran. Nombor satu sekali, elak daripada menyakiti jiran. Sama ada menyakiti jiran dengan tangan ke, dengan lisan ke, dan sebagainya. Dalam satu hadis yang lain, hadis yang cukup masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih, seorang lelaki berjumpa dengan Nabi SAW, bagi tahu, kana jari adhani, seorang jiran aku ya Rasulullah, dia menyakiti aku. Nabi kata kepada dia, isbir, sabar. Dia pergi balik
Sekali dia mai balik kali kedua, dia habaq, ya Rasulullah, ni jiran aku sakiti aku lagi. Nabi kata isbir, sabar. Kali ketiga Nabi kata dia mai lagi jumpa Nabi SAW, kata ya Rasulullah, adhani jirani, jiran aku menyakiti aku lagi. Kata Nabi SAW, akhrij mata'aka, keluarkan barang kau daripada rumah kau, letak kat depan jalan, kat tepi jalan. Lalu bila dia keluarkan barang-barang rumah dia, orang tengok pelik, pasal apa hang pergi letak barang kat tengah jalan? Barang-barang rumah ni buat keluar tak tengah jalan. Maka orang lalu, orang pakat tanya, pasal apa? Dia cerita lah. Dia kata jiran aku menyakiti aku, jiran aku buat masalah dengan aku. Dia cerita. Bila cerita, jiran dia pun duduk tak senang. Jiran dia pun pi jumpa dia, kata kita settle lah. Hang buat masuk balik barang hang, aku takkan sakiti hang lagi. Maknanya itu cara Nabi SAW manage, menguruskan krisis antara jiran. Tapi saya tak tahulah hal tersebut hari ini tuan-tuan dan puan sekalian untuk kita praktiskan mungkin sesuai. Maknanya pemimpin dia nak bagi settle masalah pergaduhan antara jiran ni, biar orang tahu, panggil jiran hak tak elok ni, biar satu kampung tahu. Cara Nabi tangani situasi dulu. Pertama sabar, kedua boleh sabar lagi, ketiga dah banyak kali sangat ni. Itu cara Nabi SAW uruskan dulu. Yang ketiga, poin dia, Nabi SAW, ataupun yang kedua, Nabi SAW menyatakan di dalam hadis berkenaan dengan memuliakan, di samping kita mengelakkan daripada menyakiti jiran, antara kewajipan kita adalah memuliakan jiran kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang saya bacakan tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa Nabi memulakan hadis ini dengan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat? Bukan hadis ini saja, ada banyak lagi. Antaranya hadis yang lain, falyaqul khairan aw liyasmut. Dalam hadis yang sama juga, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata benda yang baik ataupun diam, jangan cakap. Tapi pasal apa Nabi mulakan dengan ayat ni? Sebab apa? Sebab tuan-tuan, beriman, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, berarti beriman kepada pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang menyakiti jiran, dia takut dengan pembalasan Allah, dia takut dengan neraka. Maknanya dia beriman, dia percaya ada balasan buruk bagi orang yang menyakiti jirannya. Maka tentu dia akan memuliakan jirannya, tentu dia akan mengelakkan diri daripada menyakiti jirannya, dan tentu dia akan mengamankan dirinya daripada melakukan sesuatu yang boleh mengganggu jirannya. Sebab dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iqah, takkan masuk syurga orang yang mana dia tidak mengamankan dirinya daripada memberikan gangguan kepada jirannya. Sebab kadang-kadang dia tak sakiti jiran dia tak pergi kutuk jiran dia tak cakap buruk-buruk pasal jiran dia tak pukul jiran dia, tapi dia buat sesuatu di rumah dia, benda yang mengganggu jiran dia. Contoh, tuan-tuan dan puan sekalian, ini contoh, kita bagi contoh yang kemungkinan berlaku dalam masyarakat. Dia katakan dia pasang kaset Quran bagus tak bagus, tapi pasang pukul 2 pagi, hari rendah. Bila orang main tegak, dia kata aku pasang Quran, apa masalah pasang Quran? Bagus. Nak dengar Quran, nak bagi rumah ni dibunyi dengan Al-Quran, tapi pasang dengar sampai 30-40 buah rumah. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini dia salah faham. Sebab tu kata Nabi dalam hadis, kena faham hadis ni, la ya'manu jarahu bawa'iqah, dia tak mengamankan jirannya daripada gangguan dia. Gangguan apa? Gangguan dia apa-apa saja yang boleh mengganggu jirannya. Pukul 2 pagi waktu tidur, pasal pada Nabi buat time tu, dia buatlah time orang tak tidur, pas maghrib ke, pas isyak ke, contohlah. Dia nak berzikir, tapi tak perlu sampai mengganggu jiran dia. Zikir pun dalam sunnah Nabi SAW pun tak perlu sampai nak
umum, kau nak cegah kuat-kuat, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala menghitung setiap kebaikan yang kita lakukan. Walaupun orang tak tahu, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maksud ini kita kena hati-hati. Ada lagi yang buat keburukan pula, pasang lagu kuat-kuat, bum bam ganggu jiran dia. Kena ingat, ini semua perkara-perkara yang tidak baik dan berdosa, yang disebut secara jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau sakiti dengan lisan, sakiti dengan tangan, melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya dan sebagainya, itu lebih dahsyat lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu yang poin yang kedua, memuliakan jiran. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat mengambil berat tentang jiran, ambil berat. Ini tuan-tuan dan puan sekalian, yang ni antara benda yang di kampung alhamdulillah masih lagi ramai orang yang ambil berat. Bukan membawang, ambil berat ni. Membawang daripada tanya soalan tadi ni, ada satu soalan yang ke-10. Bab membawang ni. Ni ambil berat ni maknanya ambil berat. Ambil berat ni bukan bererti jaga tepi kain, masuk campur urusan keluarga orang, tak. Ambil berat ni maknanya jiran lagi tak, pasal apa tak nak rumah 3-4 hari ni, kut tak sihat ke, nak pergi ziarah ke. Macam jiran zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berasak 2-3 hari. Kita bahas malam hadis tu. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berasak 2-3 hari. Apa yang sahabat Nabi buat? Sahabat Nabi pergi cek dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tanya Aisyah radhiyallahu anha, ada makan ke? Kata Aisyah, ma lana syai'an illa al-aswadan. Kami tak ada apa melainkan 2 benda aja. Al-aswadan ni, ayak dengan tamar ni. Ada 2 benda ni. Jadi tak masak apa, tu je makan. Maknanya ada sikap rasa nak ambil berat, ihtimam, ambil berat. Tengok orang yang tak dikenali main rumah jiran kita, kadang-kadang kita kata memperhatikan dia, bukan masalah aku. Kita kadang-kadang orang tak main tu, rupa-rupanya kawan tu duk keluar barang apa semua sekali, rupanya pencuri. Dia pindah satu rumah, curi barang habis, royuk habis. Hak kita dah tengok ni, kita tidak tak ada rasa nak ambil berat. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat radhiyallahu an. Antaranya dalam riwayat Abu Dzar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kata dia, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan." Kalau engkau masak maraqah ni kuah sup sayur. Kata Nabi, "Fa akthir ma'aha wa ta'ahada jiranaka." Bila kau masak sup sayur ni, bagi banyak sikit ayak ni. Nanti bila banyak sikit, boleh bagi dekat jiran. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak. Kita ni ialah kadang-kadang orang durian ni tak banyak, musangking tak banyak, tapi kita beli ni bau sampai sebelah tu, kita pumpas duk tutup. Tapi kadang-kadang apa salahnya tuan-tuan dan puan sekalian, beli bagi lebih sikit, bagi takat mana hak kita mampu bagi. Yang penting kita meraihkan hubungan dengan jiran kita. Sebab bukti yang macam ni, walaupun Nabi bercakap pasal sup sayur, Nabi pesan dekat Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi, kalau kamu masak sup sayur tu, masak bagi lebih. Pasal apa? Pasal Nabi nak bagi mesej, pesanan kepada kita, penting ambil berat pasal jiran. Walaupun sikit, takut terasa hati, takut bau saja sedap, tapi tak dapat apa-apa. Jadi kita ambil berat bab tu. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, yang keempat, poin yang keempat, ini antara benda yang penting yang kita cukup takut. Tapi sebelum saya nak masuk bab ni, saya nak cakap satu benda. Perkara yang antara kita bimbang bila bercakap soal ambil berat ni, apa yang berlaku di sebelah-belah area urban, area bandar raya. Orang yang duduk dekat mana kondo-kondo, yang duduk dekat villa-villa, yang duduk dekat apartmen-apartmen. Saya tak kata semua, tapi ramai juga yang mana dia tak sempat jumpa dengan jiran dia pun. Sebab apa? Sebab dia kerja pagi di Kuala Lumpur, nak kena keluar kerja pukul 6.45, 6.30, takut jam. Balik apa? Balik tunggu habis jam, balik maghrib.
Bila balik maghrib ni tuan-tuan muslim, mayang-mayang maghrib nak bawa lah anak bini pi makan ke, pi keluar ke, nak beli barang rumah ke, time tu. Jadi tak ada peluang dan masa untuk nak beramah dan bertegur sapa dengan jiran, dan tak kenal pun jiran. Saya tak kata benda ni satu kesalahan yang sangat-sangat besar dan sebagainya, tapi nak abang bagi, tak ada di sana satu semangat ambil berat tentang isu-isu kejiranan. Sebab apa? Sebab tak ada masa nak bertemu. Berbeza dengan kita di kampung, di taman, yang duduk di taman, nampak kereta duk keluar pagi-pagi, dapat tegur, dapat ni. Ini semua kita kena, ini pahala. Ini semua dikategorikan sebagai kebajikan, kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang mudah untuk kita dapatkan dia. Tegur aja, taknya habaq. Bila Nabi sebut dalam hadis yang umum, hadis riwayat Muslim, haqqul muslim 'alal muslim sit. Hak tanggungjawab seorang muslim ke atas saudaranya ada 6. Antaranya yang Nabi SAW sebut, idza marida fa'uduhu wa idza mata fatba'hu. Bila dia sakit, ziarah dia. Bila dia apa lagi? Bila dia mati, ikutilah dia. Bila dia bagi salam, jawab. Bila dia jemput kenuri, idza da'aka fa'uduhu. Bila dia jemput kamu pi kenuri dia, jangan tolak. Jadi yang mana perkara-perkara ni bukan saja berlaku dengan orang luar, tapi juga berlaku dengan jiran. Jiran juga panggil kita makan kenuri. Jiran juga ada yang sakit, ada yang tak sihat. Jiran juga ada yang berhadapan dengan masalah keuangan, tak ada duit, tak ada apa, rumah tak ada air, tak ada elektrik. Sebab apa? Tak mampu nak bayar. Tapi ialah kadang-kadang ada juga orang ada attitude. Kita bantu, lepas tu dia tak bayar juga. Ada orang yang jenis lagu tu. Tapi tak apalah, kita niat moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada kita. Kita bantu dia, kita harap Allah gantikan dengan kebaikan kepada kita. Sebab apa? Sebab kita nak tergolong di kalangan orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai ahli syurga, kerana menjaga hak-hak dan kepentingan jirannya. Okey. Kemudian tuan-tuan sekalian, yang kelima, yang keempat tadi saya nak sebut tadi, tangguh tadi, berkenaan dengan menjaga hubungan dan menjaga maruah serta kehormatan jiran. Oh, ini benda besar. Kadang-kadang bila kita duduk jiran ni tuan-tuan dan puan sekalian, ada jiran hak tak kenal jiran dia tu bab lain, hak tu satu bab. Sayanglah, rugilah depa. Sebab apa? Sebab depa tak dapat peluang untuk mendapat ganjaran besar daripada Allah dengan mengambil berat soal ataupun prihatin tentang jiran depa. Tapi ada satu masalah lagi yang kita bimbang. Kebimbangan tu kadang-kadang berlaku, walaupun mungkin insya-Allah mudah-mudahan tak banyak, tapi pernah berlaku. Contohnya berzina dengan jiran. Yang orang duk kata apa? Dia harapkan pagar makan padi contohnya. Suruh jaga, tolong tengok anak dia saat dia nak pergi keluar, kawan dia pergi masuk, dia rogol anak dia. Ataupun tak rogol pun bercinta, pergi berzina. Nabi SAW sebutkan benda ni dalam hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Saya petik hadis ini daripada Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepada sahabat dia, ma taquluna fi zina? Apa kamu cerita kamu, apa yang kamu nak cakap pasal zina? Maka sahabat berkata, harramahu Allah wa rasulah fa huwa haramun ila yaumil qiyamah. Maka sahabat berkata, zina ni adalah benda perbuatan yang diharamkan Allah dan Rasul, dan ia adalah haram sehingga ke hari kiamat. Maka kata Nabi SAW kepada sahabatnya, la an yazniya ar-rajulu bi'ashri niswatin aisaru alaihi min an yazni bimra'ati jari. Itu dia. Seorang laki yang berzina dengan 10 wanita lebih ringan dosanya berbanding dengan orang yang berzina dengan seorang wanita isteri jirannya. Yang ni kena ambil berat bab ni. Sebab kadang-kadang bila jiran ni kita pun ambil mudah. Bini kita ke anak kita ke ambil mudah. Buat tak pakai tudung, pakai ketat-ketat, duk keluar sangkut baju, sidai kain telekung, bukan batik atas kepala, berkemban keluar tutup sikit kepala. Tuan-tuan, manusia semua.
duk jauh ke dekat ke tak jiran ke, perasaan sama nafsu. Ni apatah lagi jiran, dia duk tengok tiap-tiap hari berkemban keluar rumah sidai baju. Kita pun duk ingat dah jiran. Alah, duduk 10 tahun dah daripada kecil lagi. Jangan ambil mudah hal ni. Ini Nabi SAW sebutkan di dalam hadis. Maka kata Nabi SAW, ma taquluna fi sariqah. Sebab lepas Nabi habaq pasal berzina dengan 10 orang perempuan lebih ringan berbanding dengan berzina dengan isteri jiran, seorang isteri jiran. Tuan-tuan dan puan-puan, ini saya nak beritahu. Jangan ingat kata kalau gitu kita berzina kat luar. Tak. Bukan itu maksud saya. Dan bukan tentunya bukan itu maksud Nabi. Zina tetap diharamkan Allah pada bila-bila masa. Hukuman bagi penzina sama. Tapi Nabi nak habaq ni lagi besar dosa dia, impak dia lagi besar. Impak dia besar kenapa tuan-tuan? A'udzubillah, sekiranya berlakulah katakan contoh fulan dengan fulan berjiran. Isteri dia ni berzina dengan fulan. Impak dia apa? Impak dia anak dia ni bergaduh dengan kawan ni, pak dia bergaduh, bercerai, huru-hara balik, pindah kena keluar daripada kampung. Yang tu impak dia. Kesan dia besar. Aib satu taman orang bercakap pasal dia pak. Itu kesan dia berganda. Multiple punya multiply effect, ada kesan yang berganda hasil daripada perbuatan tersebut. Kemudian lagi sahabat Nabi tanya lagi kat sahabat Nabi, ma taquluna fi sariqah? Apa yang kamu nak cakap pasal mencuri? Kata Nabi, kata para sahabat, harramahallahu wa rasulahu fahiya haramun. Allah dan Rasul haramkan hal tersebut, maka dia haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yasriqa ar-rajul min 'ashrati abyat aysaru alaihi min an yasriqa min jari. Seorang pencuri yang mencuri di 10 buah rumah lebih ringan berbanding dengan seorang pencuri yang dia mencuri daripada rumah jiran dia sendiri. Pasal apa? Pasal seorang jiran tanggungjawab kena jaga jiran, tapi dia ambil kesempatan atas jiran dia. Dia pergi berzina dengan isteri jiran dia, dia berzina dengan anak jiran dia, ataupun dia melakukan perkara yang tak sepatutnya, dan dia mencuri hak jiran dia. Jiran ni bila tengok jiran lalu depan rumah, dia ingat tak ada apa, jiran kita kenal ada 5-6 tahun dah duduk sekali, tengok pintu pagar terbuka, dia curi botol kita. Jadi harapkan pagar makan padi. Ini Nabi SAW berpesan hal seperti ini, tuan-tuan dan puan sekalian. So jadi itu antara perkara-perkara yang Nabi SAW sebutkan. Dan antara poin yang kelima, tuan-tuan dan puan sekalian, ada banyak sebenarnya. Poin yang kelima, antara yang Nabi SAW pesan kepada kita, prinsip asas dia, okay? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis riwayat Muslim. Kita dah biasa dengar, tidak beriman seseorang ataupun tidak sempurna iman seseorang itu selama mana dia tidak mengasihi saudaranya sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Okey? Tapi dalam riwayat Muslim ada disebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang itu selama mana dia tak mengasihi jiran dia sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Maknanya apa yang dia nak dekat diri dia, dia kena rasa nak juga untuk jiran dia. So itu 5 poin saya kira bagaimana Nabi SAW menjalankan kehidupan berjiran dan memberikan nasihat dan wasiat kepada kita tentang soal menjaga hak-hak jiran. Soalan kedua, apakah ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak berkelakuan baik dengan jiran? Seperti yang disebutkan tadi, dua wanita yang diberikan perbandingan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua wanita, seorang buat salat banyak, seorang salat banyak, sedekah banyak, puasa banyak, tapi oleh kerana dia menyakiti jirannya dengan lisannya, dia ahli neraka. Seorang lagi salat sikit, puasa sikit, sedekah sikit, okay, tetapi dia tidak menyakiti jiran dia, maka dia ahli syurga. Tuan-tuan dan puan sekalian, so itu pembalasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Okey, itu poin soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, bolehkah kita menziarahi kematian keluarga jiran yang bukan Islam? Saya gabungkan dengan soalan yang keempat, konsep membolehkan jiran adakah termasuk jiran yang bukan Islam? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, termasuk jiran bukan Islam. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran dia umum. Wal jaridil qurba wal jaril junub. Jiran yang mana mereka ada pertalian darah atau jiran yang mana mereka tidak ada pertalian darah dengan kita. Kata para ulama umum, termasuk jiran yang bukan Muslim. Itu tanggungjawab kita ke atas mereka. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum ataupun lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum au tuqsituhum. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian daripada berbaik-baik dan bersikap adil dengan golongan-golongan yang mana mereka tidak memerangi kalian atas agama kalian, tak memerangi agama kalian, dan tidak berusaha mengeluarkan kalian daripada bumi, tanah tumpah darah kalian, daripada negara kalian sendiri. Selama mana orang kafir tak bersikap dengan dua sikap ini, Allah tak larang untuk kita melakukan kebaikan kepada mereka. Maka mereka tergolong di kalangan jiran. Kalau kita ada jiran orang Cina, yakni orang bukan Islam, orang Kristian, orang yang beragama Hindu, tuan-tuan dan puan sekalian, hak jiran, masak bagi kat mereka sikit, ambil berat pasal keadaan mereka, jangan menyakiti mereka dengan lisan kata-kata kita yang tidak baik, jangan menyakiti mereka dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Sama hukumnya, tuan-tuan. Jadi itu berkenaan dengan ini. Cuma yalah, saya ambil kesempatan inilah. Contohnya bila sekarang ni orang duk sibuk bahas pasal apa, ucapan-ucapan hari Natal, hari Krismas dan sebagainya. Ini tiap tahun cakap topik ni maknanya. Tapi benda simple, benda yang saya kira sebenarnya kita kena ajak masyarakat kita. Kita boleh berkompromi dalam agama, tak ada masalah. Agama ni ada banyak ruang-ruang kompromi. Antaranya contohnya tadi, walaupun jiran kita bukan Islam, kita tetap wajib jaga hak dia. Kena ambil berat pasal dia. Tak boleh khianati dia. Tak boleh ambil curi reta dia. Kena bercakap baik dengan dia. Nampak? Itu agama ajak tu. Tapi antara benda-benda yang tak ada kompromi dalam agama, contohnya ucapan dan ungkapan Merry Christmas contohnya. Merry Christmas ni bukan pasal apa, sebab dia ada kaitan dan hubung kait. Walaupun dia berkata kami cakap ucap, kami bukan percaya, kami bukan ni pun, ini tradisi budaya je, tak kalau nak sebut sikit pun tak boleh. Bukan soal sebut sikit pun tak boleh. Bila sebut Merry Christmas, ada dua benda besar. Satu, pengiktirafan bahawasanya Isa itu anak Tuhan. Satu lagi, pengiktirafan bahawasanya Isa alaihi salam dilahirkan pada 25 hari bulan Disember. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi hal ini luar daripada kepercayaan kita. Tak boleh, sebab dia bersangkut paut dengan pengiktirafan hal tersebut. Sebab tu kita kena hati-hati. Boleh nak ucap-ucap selamat bergembira, cukup lah. Tak payah nak pergi sampai, kita pun nak pergi sampai nak berucap sampai kita nak kena pakai ni, kita nak pergi buat. Tak payahlah. Nak politik pun politik lah, tapi bagi adalah limitasi sikit. Bagi ada limit. Kita kena cerita ke orang bukan Islam dengan nada yang baik, dengan bahasa yang betul, bagi dia faham. Wahai orang bukan Islam, kami ini agama kami diajar, agama kami mengajar kami untuk menghormati kalian, menjaga hak-hak kalian, jangan sakiti kalian, jangan ambil hak-hak kalian, jangan jatuhkan maruah kalian. Itu agama kami ajak. Agama kami ajak cakap sopan dengan kalian. Tapi pada masa yang sama, agama kami ajak juga tak boleh nak sebut lagu ni, tak boleh, tak payah pi. Tu cukup lah. Cakap ucap selamat umum cukup. Ini kita pula lah pakai topi, pakai yang nu, pi bubuh yang nu, bubuh yang ni. Tak payah. Siapa pun tak kira lah. Ini bukan politik ke siapa kan, tapi siapa pun elakkanlah hal-hal yang seperti ini. Kerana dia ada kaitan dengan pengiktirafan kepada kepercayaan mereka. So ini hati-hati tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Kita tetap jaga hak jiran walaupun dia bukan Islam. Baik, okey. Yang kelima, soalan yang kelima, dia tanya sini, minta nasihat berkaitan dengan perpecahan berlaku hingga menjadi puak-puak dalam sesebuah kawasan kejiranan. Jadi bagaimanakah untuk menyatukan semula perpecahan yang berlaku ini? Tuan-tuan dan puan sekalian, masuklah. Masuklah. Tak ada lagi. Okey, masuk bagi tahu saya berhenti azan. Tuan-tuan, dia perpecahan yang berlaku di dalam kampung, dalam kejiranan ni, sehingga akan ada puak-puak. Yang ni tuan-tuan, dia peranan besar, peranan leadership. Siapa yang jaga kampung tu ketua kampung, kepala kampung. Dia ada amanah, diberikan amanah, dipertanggungjawabkan kepada dia untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan kampung tersebut. Kita kena ingat, Islam agama yang pentingkan keamanan. Bukan agama yang encourage ataupun agama yang menyeru umat dia untuk bertelagah, berperang, bergaduh, tumpah darah. Tak. Semua pendekatan dakwah Nabi SAW dimulakan dengan tindakan-tindakan untuk tujuan aman dulu, untuk tujuan damai dulu. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, dalam peristiwa saya cerita itu ni, dalam perang Al-Ahzab, Nabi SAW ni dalam perang Al-Ahzab ni, duduk tengah perang dah ni. Perang Ahzab ni kita tahu, perang yang mana berlaku akibat pengkhianatan Yahudi, puak-puak Yahudi di Madinah yang berkabilah pelbagai. Ada kabilah Nazir, ada kabilah Quraidah, ada kabilah Ghatafan dan sebagainya. Mereka pakat dengan kufar Quraisy Makkah, pakat sekali serang Madinah nak bunuh Nabi SAW. Berlaku perang Ahzab ataupun perang Khandaq, parit. Ini sudah Madinah, mereka tahu cerita ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila perang ni, duduk tengah perang ni, puak Yahudi tengok macam nak kalah, macam nak kalah dengan Islam. Maka salah satu daripada kabilah ni, nama dia kabilah Yahudi ni, kabilah Bani Ghatafan, dia pernah cari Nabi SAW, minta damai. Oh, masa hang nak kalah baru hang nak damai. Ni kalau kita lah, kita kata lagu tu, oi, masa hang tu hang lupa, hang pakat nak bunuh aku, masa nak kalah ni baru hang nak damai. Tuan-tuan, Nabi tak cakap lagu tu. Nabi SAW panggil sahabat meeting sekali, buat musyawarah, bincang. Nabi kata, aku cadangkan kita terima mereka, kita damai je dengan mereka, tak ada masalah. Nabi kata, kita boleh tambah lagi kekuatan kita. Cadangan Nabi ni, walau bagaimanapun cadangan Nabi ni, sahabat tak setuju. Sa'ad bin Ubadah dengan Sa'ad bin Mu'adh, dan Sa'ad bin Ubadah tak setuju. Dia tak setuju. Dia berkata, tak boleh Rasulullah. Dia tanya Nabi, hadza min amrik atau min amrillah, ini adakah idea engkau ya Rasulullah ataupun wahyu daripada Allah? Nabi kata, bala bala. Kata Nabi, bal hadza min amri. Ini idea aku, kata Nabi. Ini pandangan aku. Tapi Nabi bila bagi pandangan ni, tuan-tuan, maknanya Nabi fikir positif. Hak soal sahabat tak setuju tu tak apa. Tapi saya nak kata sebagai leader, ketua, mula-mula saya kena fikir macam mana nak damai. Tu ketua. Ketua kena fikir macam mana nak amankan keadaan. Ketua kena fikir macam mana nak elakkan pertumpahan darah. Ketua kena fikir macam mana nak elakkan hentikan pergaduhan dan pertelagahan. Tu ketua. Sebab tu dia kena ada kompromi. Puak ni pun dia jaga, puak ni pun dia kena bagi kawan baik-baik. Tu peranan nombor satu. Saya tak kata dia seorang saja. Hak yang bergaduh ni pun kena cari jalan untuk perbaiki. Takkan nak buat, kalau nak buat macam tadi, try buat tengok. Hak yang macam Nabi kata, akhrij mata'ak, keluarkan barang-barang hak bergaduh tadi, keluar barang tak rumah. Pasal apa? Depa tu bergaduh kami. Tengok tu kampung pakat. Nak masuk jalan semua tak boleh, pakat semua keluar barang. Nak buat cara tu, try tengok. Tapi nak abang bagi, kita try dulu. Masing-masing kena berlapang dada. Sebab kita pun dah mengaji hadis Nabi SAW, bila Nabi kata apa dia, bagaimana Islam melarang kita daripada tidak bertegur siapa lebih daripada 3 hari.
sigakan yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Jumpa tapi seorang beralih belah ni, seorang beralih belah ni, tak mau tengok muka. Nabi letak dah siap-siap. Nabi kata apa? Yang terbaik antara keduanya adalah yang memulakan ungkapan salam. Maknanya sejahtera. Nak bagi selesai masalah, bagi tegur, bagi salam, bagi elok balik. Kepuakan ni tuan-tuan betul dalam komuniti, tapi komuniti inilah yang membentuk negara. Kita nak bercakap soal negara, pemimpin ini, pemimpin itu, perpaduan, sebagainya tuan-tuan, tapi komuniti kita tak boleh selesaikan. Bagaimana kita nak berbicara soal negara? Selesaikan masyarakat kita, komuniti kita, kita bina daripada masyarakat kita. Sebab itu kata antara tokoh ulama besar, ulama hadis besar, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, taqumu dawlatan islamiyah fi buyutikum tuqamu ala ardikum. Orang nak bercakap negara Islam, negara Islam. Kata dia, kata apa? Dirikan negara Islam di dalam rumah-rumah kalian. Nescaya ia akan tertegak di bumi kalian. Itu wasiat besar. Kita nak bercakap besar-besar negara ni dalam rumah. Luar rumah sikit, jiran, komuniti, masyarakat. Bina Islam dalam masyarakat kita, baru ia akan tertegak di bumi kita. Tapi kita nak bercakap hak luar saja, hak dalam bergaduh, pok sana, pok sini. Baru 15 orang lagi jawatan kuasa, 20 orang lagi jawatan kuasa, 30 orang lagi jawatan kuasa. Tapi bergaduh sampai tak ada, macam dah besar satu negara besar. La haula wala quwata illa billah. Islam agama keamanan, Islam agama menyatukan ummah, Islam agama menyatukan hati-hati manusia. Islam sentiasa menyeru kepada perdamaian. Kita pegang yang tu sebagai asas kita. Wallahu a'lam. Kita bagi laluan azan, kita sambung sikit.
Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala ma ba'd. Soalan yang keenam, adakah dibenarkan oleh agama untuk orang tengah berbohong dalam menyelesaikan pergaduhan di antara jiran? Jiran kelahi yang muslih ni, orang yang nak mendamaikan ni, orang yang nak mendamaikan ni, dia berbohong, boleh? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal kadzdzab man aslaha bainan nas faqala khairan aw nama khairan." Tak dikategorikan sebagai pendusta sekiranya seseorang itu melakukan perkara-perkara untuk islahkan, untuk pulihkan atau damaikan antara dua kelompok manusia. Kemudian dia berkata baik. Contoh, mengkelahi mak dengan abu. Saya minta maaf, saya siapa-siapa nama mak dengan abu minta maaf. Saya bagi contoh je kat sini. Mak dengan abu mengkelahi. Kemudian Cik Karim mai tengah ni pergi jumpa mak abu ni, cakap baik je pasal hang. Dia puji hang ni, dia kata hang ni jelah, dia marah sikit-sikit tu, dia marah lah sikit tu, tersilap kok ni. Tapi dia ni cerita dulu hang tolong dia apa, hal-hal yang macam tu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam ditambah lagi dengan penjelasan oleh Ummu Kalthum. Sebab hadis ni diriwayatkan daripada jalan Ummu Kalthum. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yurakhis syai'an min al-kadhib illa fi thalath. Nabi ni aku tak tahu pun Nabi memberikan kemudahan untuk bohong ni melainkan dalam 3 keadaan. Satu, untuk islah bainan nas, untuk baik hubungan sesama manusia. Kedua, al-harb, perang. Perang ni Nabi banyak ada strategi. Ada benda-benda contoh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, contoh ketika perang Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan sahabat-sahabat Nabi yang telah berusia sehingga beruban rambut depa putih. Putih ni Nabi suruh warnakan rambut bagi nampak gelap. Jadi bila depa inaikan rambut, depa gelap hitamkan rambut balik. Jadi bila perang tu orang nampak, hui, depa semua orang muda. Strategi Nabi. Kalau tak depa tengok, oh depa ni berubah semua dah ni, senang kita lawan. Itu strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, keharusan untuk berbohong ni ataupun tipu ni, kita tak naklah guna perkataan itu, tapi ini strategi untuk membaiki, mendamaikan pergaduhan suami isteri. Pak mentua nak pergi settle, tapi pak mentua pula kalau pergi settle, katakanlah pak mentua suami, yang ni bapa isteri lah, nak pergi settle pula pergi DP abang, hang ni tak guna bini hang, kata kat hang macam-macam, nak settle lagu mana? Tapi kalau dia abang, bini hang duk teriak nu, teringat kat hang, tang malam teriak tak boleh makan, duk teringat, dia cool down lah sikit. Walaupun dia tak teriak, duk seronok main game lah, duk tengok cerita Korea, bini duk tengok cerita Korea, tang malam cerita Korea, bersiri-siri tengok tak habis-habis.
Yang laki geram kat bini dia ni. Dia pak tapi tambah. Tak, dia tak ingat langsung kat hang dia tengok cerita duk syok. Jangan lagu tu. Pak ni pergi cerita kata bini teriak ke apa-apa. Hal yang macam tu harus. Maka bila bercakap balik dalam konteks jiran ini, tuan-tuan untuk islah, tak ada masalah. Boleh. Tapi dia jangan panggil. Tapi dulu Piramli dia panggil bohong sunat. Tak ada bohong sunat, tak ada. Yang ni bohong-bohong yang dikecualikan. Seperti mana kita bercakap soal ghibah. Ghibah ni mengumpat. Ada mengumpat yang diharuskan. Walaupun hakikatnya mengumpat ni haram, tapi ada ruang dia. Contoh, nak minta fatwa. Nak minta fatwa dekat mufti. Contoh dia pergi abang kat mufti. Katakanlah suami isteri dah kahwin lama tak dapat anak. Jadi suami ni pun pergi cek-cek hospital, ada masalah sikit isteri dia ni. Dia nak pergi minta fatwa dekat mufti ni. Dia nak kahwin ni, nak kena minta izin isteri pertama lah. Contoh, mufti tanya lah, pasal apa nak minta kahwin lagi. Contoh, dia pun abang lah, isteri saya ni tu dia tak boleh beranak dah. Contoh tu satu contoh, ada banyak lagi lah isu nak minta fatwa. Harus untuk menceritakan aib ataupun dikategorikan sebagai mengumpat. Okay. Kemudian hakim di mahkamah, kes di mahkamah. Bila hakim tanya yang tertuduh, macam mana ni, kenapa engkau buat macam ni, tapi dia sebenarnya dia tak buat, mungkin disebabkan orang lain dia buat. Jadi dia kena cerita, kawan tu yang ajak dia, kawan tu yang suruh dia, kawan tu yang ugut dia, kawan tu yang paksa dia, kawan tu yang bayar duit dekat dia, suruh dia buat. Itu mengumpat lah. Tapi dia mengumpat dalam kondisi yang memang diperlukan. So itu contoh. Macam tu juga dalam situasi sekarang. Bukan bohong sunat, tak ada bohong, tak ada yang sunat. Tapi ini dalam kondisi yang ada ruangan Islam bagi, khususnya contoh jiran bergaduh dengan jiran, berpuak-puak ni, berkelahi semua ni, nak bagi baik, cerita benda-benda yang baik supaya keduanya kembali berdamai dan mencari titik temu. Wallahualam. Itu yang keenam. Yang ketujuh, budaya bertukar-tukar juadah makanan seperti yang kita tahu sering diamalkan dalam kalangan masyarakat kita. Jadi bagaimanakah hukumnya jika kita menerima makanan dari jiran yang bukan Islam? Harus, tidak ada masalah dengan syarat ianya halal. Tu masalah. Nabi SAW terima makanan daripada siapa? Yang kes Nabi SAW diracun, Nabi terima daripada siapa makanan? Daripada wanita Yahudi, kambing. Dan dia racun tu bahagian hak Nabi paling suka. Nabi makan dan Nabi terkena racun. Dan Nabi SAW wafat kerana terkena racun tersebut. Sakit sampai ke baginda SAW wafat. Jadi ulama bahaskan keharusan menerima hadiah dan makanan daripada ni. Pasal Nabi terima hak tu. Hak suat racun tu bab kedua. Tapi Nabi terima. Dan Nabi tak mempersoalkan dia. Hang beli kami ni kat mana? Hang sembelih lagu mana? Lepas tu hang ni lagu mana? Nabi tak persoalkan sebab dia ahli kitab. Tapi kita ada jiran kita bukan ahli kitab. Contohnya orang yang beragama Hindu. Bagi kita dia bukan ahli kitab. Ya? Jadi tentu dia sembelihan dia kita tak boleh makan. Melainkan dia kata, aku tahulah hang ni orang Islam. Aku beli ayam kat kedai Pak Abu ayam tu. Dia jual ayam, aku beli ayam kedai dia tadi. Tak apa. Takat dia masak kerela ke kari banyak apa tak. Yang penting halal, tak ada masuk benda-benda yang haram. Boleh terima, tidak ada masalah. Bertukar-tukar juadah. Seperti mana Nabi sebutkan di dalam hadis tadi, bagaimana sahabat kepada Abu Dhar Al-Ghifari. Kalau kamu masak apa? Maraq. Kuah saya fa'akthir ma'aha. Bagi banyak sikit kuah dia tu supaya dapat boleh bagi kat jiran. Jiran apa? Muslim ke bukan Islam ke dan sebagainya. Tidak ada masalah. Kemudian yang ke-8, jika berlaku pertelingkahan dalam rumah tangga jiran sehingga membawa kepada kemudaratan, wajarkah kita masuk campur? Apakah tindakan yang perlu kita lakukan sebagai jiran? Tuan-tuan, pertikaian rumah tangga ni isu yang sangat sensitif. Kadang-kadang suami tak pergi masuk campur, kadang-kadang isteri tak pergi masuk campur. Tapi sekiranya kita melihat hal tersebut ada kemudaratan, ada mudarat, kena masuk campur. Ni tanggungjawab. Ingatlah, masuk campur bukan ambil tepi kain ataupun jaga tepi kain orang. Orang kita ni, ini saya nak kena tegur sikit, diri saya sendiri dan kita semua. Nasihat untuk diri kita semua. Dia syok rakam. Orang lelaki bini, pumpang dia rakam.
Oh, pinggan keluar. Tu jaga tepi kain. Itu bukan nak memperbaiki. Orang nak perbaiki ni, nombor satu, kita kena fikir, kena tutup aib kedua mereka. Apa kita nak buat bagi tutup aib kedua mereka? Bagi tenang. Ni minta tolong tenang saat ni, orang duk dengar semua ni. Bukan kita pi rakam. Lo ni saya rasa cukup, sangat memalukan, sangat mengaibkan. Pergaduhan suami isteri dirakamkan, direkodkan, kemudian diviralkan. Pergaduhan antara isteri pertama dengan isteri kedua. Anak tukang rakam. Bini kedua ayah dia ke bini pertama ayah dia ke duduk marah ayah dia. Apa ni punya anak? Hang marah dekat ayah hang, marahlah, dia menikah seorang lagi, marah. Nak bergaduh. Tapi sebenarnya dia tak ada hak untuk marah. Dia berhak tegur ayah dia kalau ayah dia tak bertanggungjawab ke atas ibu dia. Dia berhak. Ayah, ya tak tanggungjawab ni, mak ni tak jaga, kena tengok mak sama, jangan duk kira hak nombor 2 aja. Tak adil ni ayah yang buat macam ni. Tapi bukan merupakan satu sikap anak yang baik. Dia pergi videokan mak dia duk beletak dekat ayah dia, pupang, kata, maki. Dia pergi viral, padan muka ayah aku. Itu bukan sikap anak yang baik. Bergaduh tara mana pun, anak tak berhak buat macam tu kat mak ayah dia. Tak ada hak. Bila Nabi SAW letakkan level anak ni, anta wa maluka li abik, kita faham dah. Hang dengan harta hang milik bapa hang, kata Nabi. Itu level mak ayah. Maksud kita faham yang tu cukup. Tapi orang kita diseronok nak jadikan benda tu satu isu. Oh, yang diperbahaskan, yang orang bercakap viral apa ni? Aib. Jadi tugas kita ni bila tengok jiran kita bergaduh, laki bini bergaduh, tugas pertama pi tegur supaya aib kedua-duanya tertutup. Orang tak dantau. Jiran belakang belah ni selang 2-3 rumah tak dantau. Tu kerja kita. Kemudian yang kedua, baru kita fikir tindakan selanjutnya. Kalau sekiranya ada dah pukul dah pula, kita kena selamatkan yang dipukul. Kalau isteri kita pukul, lah ni pun ada banyak kes laki pun kena pukul. Silap beli roti canai, yang nu silap. Ada surat abang, ada 3 surat abang, cukup syok berita-berita lagu tu. Saya heran. Dia nak jadi tabloid ni kan, dia nak cerita-cerita sensasi masyarakat. Laki balik beli roti canai kena pukul, bagi surat abang macam kemarin. Jadi yang kena pukul ni kita kena buat laporan, kena bagi tahu, kena selamatkan. Kalau dia isteri kawan tu, panggil isteri kita pi tolong selesai. Pi bagi tenang laki dia, bagaimana nak jaga amarah dia, nak kawal, suruh dia duduk, dia berdiri, suruh dia duduk, suruh dia istighfar sikit, suruh dia pi ambil wudu, suruh dia baca doa, bagi keadaan tenang. Kerja kita islah, baik mendamaikan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang-orang beriman ni bersaudara, damaikanlah antara keduanya. Kalau kita berjiran dengan ada orang yang mana laki dia balik mabuk, pukul bini dia, tapi selamatkan bini dia. Kalau laki dia dalam keadaan yang masih tak tenang lagi, report, panggil penguatkuasa mai ke rumah dan sebagainya. Kalau dah tak ada jalan, kalau ada jalan lain, panggil rela ke kawan-kawan kita jiran. Maknanya kita cuba meminimumkan hal keaiban jiran kita itu tersebar. Itu asasnya. Ya. Wallahu a'lam. Yang ke-9, adakah kita diwajibkan untuk menjaga keamanan kawasan kejiranan? Tentunya tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena jagalah kejiranan kita, keamanan. Sebab tu kerajaan pun dia ada KRT ya. KRT di kampung-kampung, laksanakan tugas dan peranan masing-masing. Buatlah penggiliran ke, sebab dia tanggungjawab bersama. Aman ni penting. Aman ni perkara topik yang sangat besar, yang sentiasa didahulukan di dalam Islam. Sebab tu dalam surah Quraisy, bila Allah Subhanahu wa taala cerita tentang nikmat yang Allah berikan kepada kaum Quraisy, apa nikmat dia? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. yakni Allah yang mana memberikan kepada mereka makan di saat mereka lapar dan mengamankan mereka di saat mereka takut. Amankan daripada ketakutan. Maknanya keadaan nak kena tenteram, nak kena aman. Kita pun tahu ke kampung-kampung Kok Perlis ni ada beberapa kawasan hitam. Ada penagih banyak, hilang barang banyak, hilang motor, hilang basikal, hilang besi-besi.
hilang tu pipe air tu, dia cabut dengan pipe tu PJMC buruk, dapat duit sikit, beli ketum, beli ni dan sebagainya. Kita tahu keadaan tersebut, so kita nak aman ni dia tanggungjawab bersama. Tak boleh dia tunjuk kat orang tu orang ni. Dia tanggungjawab bersama. Mata semua kena pakat-pakat tolong pantau dan bantu. Ya? Wallahu a'lam. Dan yang terakhir, yang ke-10, iaitu budaya makcik bawang semakin menular di kawasan kejiranan dan media sosial. Apa pendapat Datuk? Dia kadang-kadang pakcik pun ada membawang ni. Pakcik dengan pakcik. Kadang-kadang sama naik, kadang-kadang pakcik pun terlebih. Sejak ada social media ni, hal yang macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu hal yang memang sukar dikawal. Nak suruh siapa kawal lagi? Dulu kita dulu saya ada hubungan dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Kita selalu duk bagi tahu dekat menteri dulu, Datuk Seri, ini Facebook yang macam ni, Twitter yang macam ni, kena sekat lah. Kenapa kita biar duk sebar benda tak betul, sebar ajaran sesat pun ada, sebar berita-berita troll. Orang suka berita troll. Troll ni dia nak buat pemain. Orang cakap macam ni, dia kono macam ni, dia buat pemain orang. Jadi berita troll, poster troll apa ni, aib orang, cerita bohong. Dia kata nak buat macam mana? Dia kata kalau kita tutup hari ni, besok buka lagi 5. Tutup hari ni, keluar lagi 7, keluar lagi 10. Last kali kita terpaksa create the awareness. Kita kena berikan satu, orang kata apa, kita kesedaran. Ianya tanggungjawab individu. Kalau kita tak like, kita tak komen, kita tak share, kita tak tunjuk best kat dia, kita tak follow dia, tak ada masalah. Ini masalahnya orang kita suka, dia share. Lepas tu bila kita tegur, ni tak betul ni. Contoh daripada hantar gambar adalah ahli-ahli politik tertentu, menteri-menteri tertentu pakai topi Christmas. Saya kata dia tak pakai topi Christmas tu, dia dah pakai kepiah. Ada gambar betul dia pakai kepiah. Tak apalah bab hukum ucapan Christmas tu, adalah dia nak cakap dia ucap lah. Tapi saya kata saya tak. Tapi nak abang bagi dia tak betul, jangan cakap, jangan kata, jangan sebar. Hang dah sebar dah, hang dah bagi orang pakat maki semua, kutuk semua. Lepas tu benda tu tak betul. Lepas tu hang pun buat tak tahu. Tak boleh, kita tanggung dosa tu. Kita tanggung kesalahan dan kesilapan besar tu. Jadi nak membawang ni, nak duk cerita pasal isu jiran tu, pasal isu orang ni, cukup-cukup tuan-tuan dan puan sekalian. Kita ni bercerita macam mana nak bangun dan nak develop masyarakat. Bincang bab tu, kampung kita ni tak ada ni. Kampung kita ada orang susah, kampung kita ada kena banjir, kampung kita ada kena bumbung tak ada tu. Belakang tu apa kita dalam masyarakat kampung yang perlu kita buat untuk kita bantu orang kampung kita. Itu discussion yang kita kena bincang hari-hari. Bukan tu anak tu dia bercerai kemarin tu. Oh, dia bercerita. Dia suka dia jadi penyampai utama. Sebab tu kata Nabi dalam hadis apa? Kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Memadai seseorang tu dikategorikan sebagai pendusta sekiranya dia sebarkan semua benda yang dia dengar. Sebab semua benda yang kita dengar tak semestinya semua betul. Ada betul, ada yang tak betul, dan ada samar-samar. Kita pun tak tahu betul ke tak. Jadi bila kita tak tahu benda tu betul ke tak, stop, jangan cakap. Sebab tu Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat, hendaklah dia cakap benda baik ataupun diam. Man dhamina lima baina lahyaihi wa baina fakhidhihi dhamintu lahu jannah. Siapa yang jaga antara sesuatu di antara dua tulang rahangnya, yakni lisannya, dan sesuatu di antara dua tulang pahanya, yakni kemaluannya, kehormatannya, aku bagi jaminan bagi dia syurga. Jadi saya kira cukuplah setakat itu dulu tuan-tuan dan puan-puan tentang adab-adab kejiranan. Moga-moga kita ni bukan untuk tuan-tuan dan perempuan saja, untuk saya juga. Saya pun ada jiran juga, dan kita semualah, siapa-siapa pendengar kita yang live dan sebagainya, kita pastikan, kita ingat wasiat Nabi SAW. Saya ulang sekali lagi yang saya baca di awal tadi, kata Nabi SAW dalam hadis apa? Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril ni sentiasa mengingatkan aku tentang kepentingan hak-hak jiran ini, sehingga aku merasakan dia akan menetapkan jiran adalah penerima harta warisan. Maknanya besar kedudukan jiran,
yang kita kena sama-sama jaga. Baiknya jiran, insya-Allah baiknya komuniti kita. Baiknya komuniti kita akan beri kesan kepada negeri kita, kepada negara kita, insya-Allah. Jadi saya kira cukup setakat itu dulu tuan-tuan sekalian. Masa dah tak ada, kita tangguhlah, insya-Allah kita bertemu di lain masa jika ada kesempatan dan ruang waktu. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih kepada pihak masjid menganjurkan program ilmu seperti ini. Terima kasih kepada IKAF, terima kasih kepada Pro Media Tajdid, kepada Suara Sunnah dan juga Media IKAF serta sidang hadirin sekalian. Terlebih terkurang terkasar bahasa, saya mohon maaf. Nasihat ini untuk diri saya sendiri dan juga kita semua. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati dan juga mengampuni kita semua. Wallahu alam. Kita tangguh majlis dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam.